Guys, assalamualaikum. Welcome to my channel. Channel tiba lagi. Okay, video kali ini saya membahaskan tentang cara membaca market di time frame 1 minit tanpa menggunakan indikator. Apa kata traders, smart traders, iaitu jauhi indikator. Katakan tidak kepada indikator. Ini untuk kata-kata semangat kepada mereka yang tidak menggunakan indikator. Kalau korang tengok kat sini kan, bolehlah dalam loss tu sedikit saja, tapi kebanyakan hijau-hijau saja. Okey. Sebelum saya open posisi, saya akan tunggu candle ke-6. Candle ke-6 dengan candle ke-7 buat confirmation. Kalau di sini kita boleh lihat paras harga buka adalah 9.15 minit dan paras harga tutup pukul 9.20 minit. Sini boleh dikira C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 adalah candle 1, candle 2, candle 3, candle 4, candle 5, candle 6. So, saya akan tunggu candle ke-6. Candle ke-6 saya buat sebagai bacaan, dan candle pertama untuk market baru saya akan buat confirmation, untuk buatkan sebagai confirmation. Okey, ini adalah candle pertama, sebab dia dah, ini boleh dikatakan candle kedua lah, sebab yang ni candle ke-6, candle sebelum di time di waktu masa tutup. Ini boleh kira candle pertama kalau masuknya market baru. So ini dikira candle kedua, sebab kalau kira dekat market sebelum, dia dikira candle ke-6. Kalau kita baca dekat candle sebelum, dia boleh dikatakan candle ke-6. Tapi bila dah masuknya candle baru di market yang baru, di paras harga terbuka 9.20, itu boleh dikatakan dia dah dinamakan candle pertama dah. Maaf, saya cakap susah sangat. Okey. Kalau sini je dah buat confirmation, baru saya akan open posisi. So sini saya akan cari resistance. Okey, kalau dia dah terbentuk resistance, saya akan open sell. Okey, ini nanti saya terangkan kenapa saya open sell. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa saya akan tunggu pembentukan confirmation dahulu baru saya open posisi. Ini yang penting. Sebelum kita nak open posisi, pastikan kita nak kena ada satu candle confirmation, iaitu candle yang mengesahkan bahawa trend akan berlakunya berubah arah. Kalau kita tengok kat sini, candle ni lah, yang candle merah ni lah yang buatkan pengesahan bahawa trend akan berubah arah. Sebab kalau kita kira dari sini, ni market, contoh ni market buka pukul 9.15 minit, lepas tu market tutup 9.20. Kalau kita kira dari sini, candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila je dah masuk market baru, yang candle ke-6 ini akan dikira sebagai candle pertama, dan ni candle kedua, ketiga, keempat. Begitu juga di sebaliknya. Sekarang saya tunggu candle ke-6 terbentuk, lepas tu saya akan open posisi lagi. Ni baru candle ke-4. Saya kira candle ke-6 bila paras harga dia dah sampai dekat 9.25. Kalau kata candle 6 tu dah terbentuk, masuk, lepas tu terbentuknya lagi satu candle dekat market yang baru. Contoh kalau macam ni tadi saya cakap, kalau kita kira dari sini pukul 9.25 ni paras harga buka, ni dikira candle 1, candle 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bila terbentuknya lagi satu candle di market tutup tadi, yang candle ke-6 ni boleh dikira sebagai candle 1. Okey, yang ni, yang merah ni dah dikira candle kedua. Begitu. Belajar slow-slow. Yang ni teknik untuk time frame
1 minit. Tapi teknik ni korang boleh belajar, tapi teknik ni memang risiko dia tinggi sikit lah. Sebab yang video sebelum ni saya tunjuk time frame 4 jam. So time frame 4 jam dengan time frame rendah ni ada beza sikit. Besar time frame risiko dia tak berapa sangat, sebab korang boleh analisa market tu dengan tepat. Tapi bila time frame kecil, risiko dia banyak. Sebab bila korang salah analisa, salah baca market, korang akan rugi. Okey. Sini kalau contoh saya baca market dengan betul, tajamkan mata, saya boleh profit lah. Ini sebagai contoh, saya tunjuk kat demo. Loss kita boleh tambah lagi kan. Ni kat demo kita belajar sampai kita yakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia dah buat candle ke-6. So saya akan tunggu candle yang seterusnya terbentuk dekat paras harga buka. Ni paras harga buka pukul 9.25. Okey, kita tunggu candle lagi satu terbentuk. Yang candle merah ni dah tak digelarkan sebagai candle 6. Dia akan digelar candle pertama. Begitu. Okey, sekarang saya tunggu candle seterusnya. Saya akan open posisi. Kalau korang tengok kat sini, profit sajalah. Tapi better korang test dululah teknik ni. Jangan terus belajar sekejap. Aku dah yakin dah ni, bolehlah masuk 100 USD dekat account real. Last bila trade, kau menangis tak berlagu. Okey, dah terbentuk dah. Okey, candle yang saya kata candle kedua ni, saya akan tunggu tempo dia tamat. Dan saya akan tengok sama ada confirmation dia macam mana. Kalau dia terbentuknya resistant, saya akan open sell. Tapi kalau dia tak terbentuknya resistant, saya akan open buy. Okey, mari kita lihat permainan dia macam mana. Saya akan tunggu tempo dia ni habis. Saya nak tengok macam mana permainan dia. Jika dia terbentuknya resistant, macam saya cakap, asal dia terbentuk resistant je, kita akan turunlah, bukan naik. So kalau dia tak terbentuknya resistant, saya akan open buy. Kita tunggu candle ni habis, sebab yang candle yang kedua ni saya jadikan sebagai confirmation untuk open posisi. Okey, dia tak terbentuknya resistant kan. Okey, kita tunggu. Okey, biasa lepas dia terjadinya dia akan menurun sekejap. Okey, kita akan open dulu. Turun 2 kali. Dia turun lagi, saya akan open lagi. Dia tak turun. Okey, tunggu dalam 40 saat macam tu dia akan turun. Kalau dia turun, saya akan open lagi. Kita tunggu dekat 40 saat. Nampak tak dia turun? Dia punya permainan jahat sekali. Last campaign adalah 10 saat. Kalau dia turun lagi, kita open lagi. Buy. Permainan dia ni lain sikit. Lain daripada yang lain, bos. Kita tunggu dekat 10 saat. Kalau 10 saat dia tak dapat turun lagi, kita akan open buy lagi. Okey, kita tunggu. 2, 1. Okey. Saya spam terus. Saya tembak dia balik. Sini korang boleh tahu sebab apa saya akan open buy. Kalau kata saya loss yang dekat atas tu disebabkan tempo saya. Sini saya yakin dia akan naik. Sebab apa? Sini korang boleh tengok lah, resisten yang sebelum dah ditembus. Kalau kata saya set time 2 minit, 3 minit, saya boleh profit. Tapi kalau macam kata, saya dah banyak rugi ni, kalau saya nak guna teknik compound kan, saya set 3 minit. Ni teknik compound. Kalau macam saya nak compound, saya set lebih masa. Tapi setengah bacaan, macam bila korang salah baca market, first kali korang kata, ni dia tak terbentuknya resistant, kenapa dia tak turun? Lepas tu dia dah terbentuknya resistant, dia tak terbentuknya resistant dekat sini, dia menaik. Sini dia profit. Kalau kata saya tadi loss, kalau korang tengok sini, saya loss tadi.
Oh, saya kira. Sekejap saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saya lost. Kalau kata saya loss 10, ni kalau macam saya nak compare balik, saya boleh dapat profit balik. Sebab apa saya boleh dapat profit balik? Sini korang boleh nampak lah, kalau dia dekat sini ada resistance berhampiran. So bila resistance berhampiran tu dah ditembus, macam saya cakap lah, kalau dia dah tembus, dia akan melanjutkan kenaikan. Saya marking garisan resistance tadi. Sekejap saya guna ni, garisan horizontal line. Dia dah ditembus, so dia akan naik lah. Ni kalau kata saya loss tadi, macam kata bacaan salah ni, sebenarnya bacaan dia betul je. Macam tadi yang kita tengok dekat sini, saya guna candle kedua ni jadikan sebagai confirmation dia akan menaik. So kalau candle kedua ni tak terbentuknya resistance, saya takkan open sell, saya akan open buy. Tengok. Saya tadi kat sini saya open buy, saya open sell kat, open buy. Saya open buy, lepas tu dia turun. Dia turun sampai saya loss, dia masuk kat candle seterusnya, dia turun sampai saya loss. Lepas tu saya compare balik. Saya compare balik, saya dapat profit balik. Dia gitu. Tak apa, nanti saya terangkan lagi. Maaf, saya susah nak explain macam mana nak terangkan. Tunggu the profit dulu. Nampak tak? Dia profit balik. Kadang-kadang pelik, kadang-kadang risau. Tapi ni kalau dekat account real, mau tak terkeluar dah korang punya jantung ni. Macam saya cakap, korang training dulu kat account demo. Kat account demo, kalau korang loss, korang boleh training lagi. Training sampai korang pandai. Okay, sekarang saya open market. Tengok, tadi saya loss 10. Lepas tu kali kedua saya compare, ambil kau. Kena balas balik 164. 3 darab 10 tu berapa je? Tak sampai 100 lebih. Ni dah dapat profit 164. Okay, kita buka dekat market lain. Mesti ada yang keliru ni. Tak apa, diorang keliru, kita kasih perbetulkan. Okay, tadi GBP USD GBP USD kita tukar market. GBP USD sudah. Kita pergi dekat Euro JPY. Macam saya cakap, saya akan tunggu candle confirmation. Kalau macam ni, saya takkan open posisi dulu. Sebab sini, saya kira kat sini, ini adalah candle 1, candle 2, candle 3. Saya akan tunggu candle ke-6 terbentuknya candle ke-6. Okay, kita tunggulah dulu. Tunggu candle ke-6 terbentuk. Okay, sini kalau kita zoom out kan, kita boleh tengok trend kuat menaik. Okay, sini dah jumpa satu kekuatan, iaitu support. Okay, sini trend akan menaik. Sini kita jadikan sebagai sokongan pertama, support pertama, sebagai backup kita. Backup yakin. Okay, kita jadikan ni sebagai support pertama kita. Okay, kita tengok macam mana permainan dia. Kalau dia dapat tembus support yang saya tanda ni, trend akan berubah arah. Daripada uptrend akan berubah daripada uptrend akan berubah pergi downtrend. Okay, saya akan tunggu dulu terbentuknya candle ke-6. And then bila dah terbentuknya candle ke-6, saya akan tunggu candle lagi satu buat confirmation, iaitu candle seterusnya. So yang candle ke-6 tadi yang paras harga sebelum, saya akan kira dia sebagai candle pertama, dan yang seterusnya adalah candle kedua.
So jawapan dia yang candle kedua tu sebagai confirmation untuk open posisi. Gitu bos. Korang janganlah ikut teknik macam saya open banyak-banyak. Nanti kalau korang dah biasa macam tu, nanti terikutnya buat dekat account real. Habislah korang. Nanti dah rugi, korang salahkan saya pula. Korang training dulu kat account real. Astaga, salah. Korang training dulu dekat account demo. Salah cakap, sorry. Minta maaf guys. Okay, sini kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tunggu last candle terbentuk. Bila dah terbentuknya satu candle, kita jangan open posisi dulu. Kita tunggu candle seterusnya buat confirmation. Okay, candle yang kedua tu adalah confirmation paling kuat untuk kita open posisi. Sebab sini kita boleh nampak kita dah ada satu support sebagai sokongan kita bahawa trend akan teruskan menaik. Ini adalah kekuatan support. Kalau kata yang candle kedua korang dah open buy, lepas tu korang loss, mungkin tu disebabkan ada berlakunya resistance terdekat. Contoh ni dah buat resistance atau dia sentuh guna shadow. Contoh kalau ni yang paras harga ni dia turun, dia sentuh guna shadow, tu akan menurun lah. Tapi ini dikira candle ke-6. Saya akan tunggu candle yang seterusnya. So bila candle seterusnya dah terbentuk, yang candle ke-6 ni dah tak digelar sebagai candle ke-6, boleh digelarkan sebagai candle pertama. Begitu bos. Okay, kita tengok macam mana permainan dia buat confirmation. Saya akan tunggu dia buat pembentukan. Kalau dia terbentuknya resistance, sini saya akan buat open sell. Sama juga, dia dah buat resistance, dia akan menurun. Sebab bila korang tengok dekat resistance berhampiran sini, kalau dia terbentuk resistance dia menurun, dah sasar yang resistance sebelum tu dah ditembus. So macam saya cakap, asal dia tembus, dia akan menurun. Begitu. Sini saya akan open 3 minit lah, lebih lama sikit lah. Katakanlah saya akan open dalam 78.85. Tak payahlah spam direct, sebab bikin pening kepala je. Ni teknik ni tanpa menggunakan indikator. Dahsyat tak bos? Saya tunggu loncatan dia berlaku. Okay dah. Okay, dalam masa 3 minit kita tunggulah. Tengok, dia dah buat resistance. Macam saya cakap, asal dia buat resistance, dia dah turun. Sebab bila korang tengok dekat resistance sebelum, dah ditembus. Tengok bila saya marking guna horizontal line lah pula. Horizontal line. Astaga. Tengok. Sini boleh dikatakan resistance. Cuma beza paras harga dia tak sama sangat. Tapi kalau diikutkan paras harga dia ni boleh dikatakan sama, sebab ni mungkin berlakunya loncatan. Tapi ni dah boleh dikira resistance juga. Cuma beza sikit je. Takkan tu pun nak berkira. Sikit je kot. Sama juga kalau saya open banyak-banyak pun, kalau saya loss, saya akan compare juga. Tengok sini, saya open 3 minit, dia akan menurun bos. Sebab bila dah terbentuknya resistance, dia akan menurun. Macam saya cakap, asal dia terbentuk resistance je, dia menurun. Begitu juga dengan support. Sebab bila korang tengok dekat resistance sebelum, sudah ditembus bos. Tengok candle merah ni, dia buat macam mana? Dia tembus kan resistance yang sebelum. Apa lagi kunci kalau bukan dia tak menurun? Begitulah bos. Kalau kata tadi saya loss 10, saya loss $3, darab 10 saya loss, tak apa, saya compare balik, saya dah dapat profit yang lebih banyak daripada yang loss tadi. So dah dapat cover dah. Video kali ni sampai ni je, habis ni compare ni. Nanti saya akan continue lagi, sebab kalau buat video lama-lama nanti korang nak jemu pula kan. Kalau boleh saya buat video paling lama pun 20 minit lah. Cincai lah 20 minit. Nanti makin lama korang tak pasal-pasal saya buat video movie terus. Nampak tak bos? Dia punya loncatan bukan kaleng-kaleng.
kan main-main. Tadi saya loss 10 direct bos, saya loss. Bayangkan. Lepas tu kali kedua saya campaign, sebab saya yakin dia akan naik. Tengok yang saya open sebelum tu buy. Lepas tu kali kedua saya campaign buy juga. Sebab apa? Sebab ada kekuatan. Sebab dia ada kekuatan menaik. So saya open je lah buy. Sebab dah saya jumpa kekuatan dia. Apa salahnya? Tengok sini. Profit. Teknik ni saya akan teruskan lagi. Ajar kepada diorang yang masih newbie. Korang boleh cuba dulu teknik ni. Fahami dulu betul-betul. Fahami dulu kenapa terjadinya SNR. Kenapa terjadinya support dan resistance. Kenapa bila dah terbentuknya tu, kenapa dia boleh menurun. Ni macam saya cakap lah, kalau terbentuknya resistance sebelum, lepas tu dah yang resistance sebelum tu sudah ditembus, trend akan berlaku penurunan lah. Begitu juga dengan resistance. Dia dah buat resistance je, dia akan menurun. Tadi modal saya, katakanlah tadi modal tu, modal saya 100 lebih kan. 100 lebih. Sekarang saya dah dapat 437. Tak apa, kita training dulu. Jangan terus lompat pergi real. Takkanlah korang nak training pergi real account pula kan. Cukuplah kata orang 2-3 kali sudah merasakan rugi. Jadikan rugi itu sebagai pengajaran untuk teruskan belajar, ambil ilmu. Begitu bos. Okey, itu saja buat kali ini. Nanti saya akan teruskan lagi buat video pada mereka yang masih baru dalam dunia trading ni. Sebab setengah orang, diorang malas baca candlestick, diorang main indikator je. Lepas tu diorang ikut indikator. Sepatutnya korang tak boleh bergantung dengan indikator. Sebab indikator ni dia ikut trend. Dia ikut market. Selebihnya korang kena analisa dengan candlestick ni juga. Okay, itu saja guys. Assalamualaikum. Salam profit.